Okay, sorry tadi ada echo. Okay, so hari ni kita akan sambung, kita akan buat nota latihan. Yang kita akan buat ringkasan latihan lah sebab kita dah habis cover 9 bab. Okay, so jadi hari ni saya cadangkan untuk buat latihan lah. Kita nak buat latihan. So saya rasa saya dah share latihan dekat semua orang lah, saya rasa. Ada share latihan. So hari ni kita akan continue buat latihan lah. Okay. So just stay tune lah dengan ni. Saya rasa dah hantar latihan dekat semua group dah, dah bagi dah latihan tu. Ada try tak buat latihan tu? Ada try buat latihan tu? Tak ada. Siapa sini? Tak ada kan? Okay, tak apa. Kita akan cuba buat bersama-sama. Sekejap I link sekejap. Okay, boleh nampak skrin di sini. Sorry, hari ni lambat sikit saya masuk sebab ada masalah internet dekat di sini, tak tahu dia kita. Okay, kita akan sambung latihan. Kita akan cuba buat soalan percubaan. Saya ambil KPMM kertas satu dulu. Okay, semua nampak tak soalan dia? Semua nampak tak soalan dia? Tidak. Tak nampak? Tak ada ni. Sekejap tak nampak. Tak nampak. Kamu nampak apa? Skrin putih Putih je. Ego. Saya dah buka. Kenapa saya nampak, kamu tak nampak pula? Sekarang nampak? Nampak cikgu. Kan nampak Okay. Okay, so kita akan buat soalan kertas satu dulu. Okay. So saya bincang kertas satu dulu. Mungkin minggu depan saya akan bincang kertas dua. So kita buat step by step lah. Okay, buat secara serentak. Okay, saya nak buat secara serentak sebab kalau saya takut saya bagi kamu buat kan nanti makan masa. Dan ini merupakan latihan bagi kamu lah. Maybe next week kamu akan ada minggu peperiksaan, tak silap saya pun tak pasti. So ini satu preparation kepada kamu supaya dapat train diri kamu lah, supaya apa yang kamu buat tu, kamu dah belajar tu, kamu dapat aplikasikan. Okay, kita tengok soalan di sini. Soalan pertama, saya ambil yang nota ni, maksudnya latihan ni berasaskan apa yang kita dah belajar start daripada chapter 1 hingga ke chapter 9. Tak ada apa yang berbeza lah. Okay, so apa yang kita belajar daripada chapter 1 sampai ke chapter 9, saya cuba jadikan sebagai satu soalan. Okay, so tengok macam mana pemahaman kamu. Adakah kamu boleh dapat ke tak? Sebenarnya daripada chapter 1 hingga ke chapter 9 ni, dia merangkumi semua ni. Chapter 1 hingga chapter 9 ni dia merangkumi soalan objektif dekat bawah ni. Okay, so saya akan tunjuk kamu lah, saya akan point form kamu. Okay, yang ni mana kita pernah bincang ke tak? Yang ni kita pernah bincang ke tak? Okay, jadi dia tak memberi masalah yang banyak sangat lah kepada kamu.
Okay, supaya dia dapat memberi satu terangan kepada kamu bagaimana bagaimana seperti adanya soalan SPM. Kamu kena buat baru kamu tahu. Okay, okay, so merujuk kepada soalan di sini. Okay, soalan pertama. Okay, so Raja menunjukkan sejenis neuron. Okay, apakah fungsi neuron ni? Apa jawapan dia? Ini merupakan neuron apa ni? First of all, ini neuron apa ni? Okay, untuk sesi hari ni saya lebihkan feedback daripada kamu. Sebab saya akan tanya soalan, saya tak nak kamu diam. Untuk hari ni saya tak present, saya tak sediakan apa slide apa, tak ada pun. Sebab hari ni chapter 1 dengan chapter 9 saya dah cover dah chapter form 5. Cuma form 4 punya tu nanti saya akan try saya akan buat revision. So untuk hari ni saya lebih fokuskan kepada feedback daripada kamu. Kamu yang jawab. Bukan saya bagi jawapan. Saya bagi jawapan tak ada apa saya dapat. Kamu yang kena bagi feedback berasaskan pemahaman kamu. Jadi tolong beri feedback. Tolong bercakap. Jangan diam saja. Saya nak semua, kalau boleh semua bercakap. Jangan diam saja, tengok saja skrin, tandakan jawapan. Tak nak Okay, so bagi saya feedback. Apa jawapan bagi soalan pertama dan apa neuron tu? Apa impulse tu? Bila kamu tengok ni apa impulse dia? Cepat, jangan diam je. Apa yang kamu dapat idea berasaskan bila kamu tengok neuron ni? Anyone? Ada idea? Dengar ke tak saya punya suara ni? Saya semua diam je. Si cikgu. Ada pun. Ada 60 orang dekat sini. 60, lebih kurang 58 orang takkan diam saja. Apa jawapan dia kat sini? C. Menghantar impuls dari reseptor ke efektor. Bukan. Okay. Sebenarnya yang ini merupakan Sebenarnya yang ini bukan musistan saraf. Yang ini merupakan menghantar impuls dari neuron deria ke neuron motor. Ini jawapan D jawapan dia. Okay. Dia menghantar neuron deria ni ke neuron motor neuron. Okay. Ini sejenis neuron. So bila kamu tengok macam ni tu dia macam nerve impulse. Okay. Dia duduk dekat circulatory system saliran ni circulatory system. Dekat circulatory system ni dia ada nerve impulse. So dekat nerve impulse tu kita fokuskan lebih kepada nerve impulse ni, dia akan kamu lebih zoom in, kamu akan lebih nampak dia punya sel tu dipecah pada dendrites. Okay, dendrites, betul dia ada dendron, dia ada axon, dalam tengah tu dia ada nukleus, dia ada cytoplasm. Okay, and dia juga ada dia punya what to call that, dia punya kita panggil dia vacuole. Dalam tu ada fluid kan, tapi di sini tak ada vacuole sebab vacuole hanya untuk plant cell. So this one ni dia ada dendrites dengan dendron tu it will send information through in the form of electric signal, sejenis signal elektrik. Jadi di sini dikonvertkan impuls neuron ni kepada neuron motor. Okay, so jawapan yang paling tepat adalah D. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan 2, antara berikut yang manakah reseptor H? Yang mana reseptor H boleh dijumpai? Epithelial cell ni dekat mana kamu boleh jumpa ni? C. Otot. Yes. Okay, otot. Sebab saya dah kata ini salah. Hidung tak ada macam ni. Hidung ni dia ada what call that, dia pun ada nerve juga, tapi nerve dia bukan macam ni. Okay, sebab hidung ni dia ada macam channel, dia ada 2 channel udara masuk, lepas tu dia ada filter, dia ada air filter, dia akan filter air tu. Okay, mata bukan, mata ni lain. Mata punya cross section tu dia ada lain. Salah contohnya eyeball dia lain, iris dia lain, pupil dia lain, and dia punya optic nerve dia lain, dia punya
blind spot dia punya bentuk lain. Actually kulit sel bukan macam ni. Epithelial cell dekat otot. A jawapan dia. Bagus siapa yang jawab tadi tu. Okay, jadi kamu lebih faham. Okay, nombor 3. Apakah jenis tindakan yang dilakukan oleh pelajar berkenaan? Tindakan apa ni? Apa tindakan Terkawal. ni? Sukarela. Tindakan sukarelawan ke apa benda ni? Tindakan terkawal. Tindakan Sukarelawan. terkawal. Sukarelawan jawapan dia D Ini bukan subjek, ni subjek jasmani ke apa ke? Kalau subjek Terkawal. jasmani boleh lah. Apa? Terkawal. 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 Bagus. Okay. Di sini tindakan terkawal. Okay, sekarang ni kamu tengok ada 3 tindakan di sini. Di sini saya nak buat ulang kaji untuk kamu lebih fikir secara buka minda kamu. Kita nak berfikir sekarang ni. Tindakan refleks. Apa maksud tindakan refleks? Bagi saya satu contoh tindakan refleks yang kamu tahu, Terkawal. yang kamu belajar daripada buku teks kamu ke daripada rujukan mana pun. Bagi saya satu contoh. Sekali lagi saya tak dengar tu. Sekali lagi. Sentuh cerit panas. Apa? Orang baling bola ke kita elak. Okey, orang baling bola kat kita elak. Kurang tepat bang, kurang tepat. Kalau saya tanda saya kata saya terus salah terus. Yang tadi kakak tu cakap pasal cerit tu, apa kak sekali lagi saya tak dengar clear tu. Sentuh cerit panas. Tindakan lutut. Yes, sentuh cerit panas tu satu tindakan refleks. Okey, sentuh cerit panas ni satu tindakan refleks di mana bila kita sentuh saja kita punya apa reseptor yang bekerja sana kak? Apa reseptor yang bekerja sana tu? Berkedip. Apa yang membuatkan kita bertindak? Kita memang tak itu Berpeluh. Berkedip. reseptor apa? Mata berkedip. Okey, macam ni bang. Tadi tu kakak cakap tu, excuse me. Tindakan refleks ni yang kakak kata tu letak tangan kita dekat cerit, lepas tu kita akan terus ambil balik kan. Itu tindakan refleks. Bagus, betul jawapan ni. Tapi reseptor yang terlibat di situ adalah reseptor apa kak? Tangan terkena. Reseptor? Tangan. Kan kamu belajar ada memang saya tahu kak kulit bagus. Kan kamu belajar ni aduh mak saya ni lukis ni tak pandai ni. Sekejap Okay. Kan kamu belajar pasal reseptor. Ada reseptor macam ni, ada touch reseptor, lepas tu ni ada hair, ni ada. Saya pun tak pandai lukis sangat ni. Saya main agak-agak je lah kan. Okay, ada cold receptor, ada hot receptor, ada pressure receptor. So dekat sini yang terlibat adalah heat receptor. Hot receptor, kan dia ada reseptor panas, reseptor sejuk, reseptor udara, reseptor pressure. Okay, reseptor pressure ni dia akan balance pressure. Reseptor cold ni bila kamu rasa sejuk. Macam mana kamu sentuh air sejuk tu kamu rasa sejuk sebab apa? Kamu ada reseptor apa? Reseptor sejuk dalam tu. Sama juga bila kamu rasa panas sebab apa? Kamu ada reseptor panas dalam kat tangan kamu, dalam kulit kamu. Dalam kulit kamu. Itu yang membuatkan kamu rasa benda tu. Okey, satu lagi yang paling tepat, kamu ambil nota dekat sini, yang paling tepat di sini memang ini asal daripada buku teks Yang paling tepat bila kamu ketuk what call that? Knuckle ke ataupun betis kaki kamu. Ketuk kepala lutut. Ya, bawah kepala lutut ni. Patella ini dekat lutut ini patella. Call that kalau ini kaki. Saya tak pandai lukis sangat tapi saya tunjuk sikit-sikit. Okay. Kalau yang ini kita panggil patella. This one we call as patella kan. Patella. Yang ni apa? Ulna dekat atas. Ini apa? Lupa nama dia. Dia ada bone dekat sini. So bila kita ketuk ini kaki So ini kaki. Okay. Bila kita ketuk hammer dekat sini, terus kita akan tendang yang atas. That's we call as tindakan reflect action. Pernah sebab kamu tak boleh. Bila kamu cuba pun memang kamu akan rasa sakit. Memang terlampau sakit. Untuk pemain bola ke, orang main bola ni kan, bila dia sepak kat betis depan ni, memang dia akan sakit. Sebab tu dia akan pakai pad dekat depan ni. Sebab tindakan
sangat tinggi dekat sini. Bila kamu orang kata kamu nak Cikgu lag. Cikgu dah keluar kah? okey, sorry. Tiba-tiba terkeluar. Saya bercakap seorang tadi pula. Saya tadi bercakap seorang, tiba-tiba saya terkeluar. Saya perlu perasan. Okey, sorry. Kita sambung balik ya. Tak apa. Itulah saya tanya soalan semua diam. Yalah saya pergi tengok balik, terkeluar lah. Okey. So tadi dekat sini. Tadi soalan nombor 3 ni saya kata apakah tindakan luar kawal? Okey, sekarang semua dengar suara saya kan? Bagi saya satu contoh tindakan luar kawal. Apa yang kamu tahu tindakan luar kawal? Bersin cikgu. Ya? Bernafas. Ya, bagus. Bersin. Salah satunya adalah bernafas. Okey? Salah satunya adalah bernafas. Yang kedua adalah proses osteoporosis.
osteoporosis itu adalah satu proses yang luar kawalan di mana proses of contraction and expansion of food. Bermakna bahan yang kamu makan dalam kamu makan tu dalam esophagus kita ni kan. Bila dia pergi esophagus ni dia nak masuk kepada perut untuk sistem pencernaan yang lain, dia akan melalui proses osteoporosis. Osteoporosis sebab apa? Osteoporosis ni sistem reputan tulang. Satu lagi proses di mana proses of expansion and contractions of food. Okay, makanan dia akan kembang, dia akan kecut balik supaya dia masuk channel kepada perut kita. Okay, itu adalah satu proses di mana makanan tu dapat masuk ke dalam sistem yang lain untuk proses pencernaan, excretion process. Okay, so itu satu proses. Satu lagi macam diffusion in alveolus. Alveolus kita kan dia ada diffusions of oxygen and carbon dioxide, dia akan keluar kan antara blood capillary dengan alveolus, and alveolus yang dekat lungs kita tu. So satu proses di mana kita panggil luar kawalan, involuntary process, and banyak benda. Okay, banyak lagi circulatory system yang send information to our brain. That's all luar kawalan, involuntary actions we cannot control. Kita tak boleh nak control benda tu. Okay, salah satu yang paling senang adalah respirations, diffusions of oxygens through blood capillary from alveolus. Okay, from alveolus kan dekat blood capillary alveolus tu dia akan masuk oksigen. So banyak lagi benda lah. Okay, so nombor 4 we stop, we move to next question. Yang ini saya ambil soalan model set this one sebab tadi I tak nak pergi yang tu, saya nak buat yang ini. Okay, kita start dekat soalan paper 1 dekat sini. Okay, so actually my motive is for today is saya nak cover chapter ni hari ni. Okay, terus kita pergi kepada soalan pertama dekat sini. Okay, so the first question here. Antara berikut yang manakah digunakan untuk melindungi mata daripada bahan-bahan kimia semasa menjalankan eksperimen? Sangat senang. Okay, ini saya terus jawab. B. Okay. B. B. Okay. Nombor 2. Nyatakan bahan buangan yang boleh dibuang ke dalam sinki. Aduh, soalan. Sudah, ini apa soalan paper, soalan dari 1 ke ni? Apa yang boleh buang ke dalam sinki? Diesel mana boleh, cooking oil tak boleh, zinc powder pun tak boleh. Kicap. Okay, sini saya nak tanya satu soalan dekat sini. Zinc powder ni kenapa tak boleh buang dekat sinki? Kenapa tak boleh buang? Boleh ada orang tolong saya tak? Kenapa tak boleh buang zinc powder ni? It will what? Dia akan buat apa? Dia dah masuk kepada soal kepada chapter apa? Sumbat. Bukan sumbat lah, bukan sumbat. Dia akan react. Dia akan bertindak balas. Okay, sebab zinc ni berapa dia punya charge dia? Berapa dia punya charge zinc ni? Zn? Zn berapa plus? Sudah. Nampak saya just tarik je. Zn how many? 2 ke 3? 3? Sudah. Yes, plus. Dia akan react dengan air nanti. It will react with water because this is an element. This is an element. You should know this is an element. Element second class ni. Ni group 1 ni, group 2 ni. Dia bukan group 1. Kalau group 1 dia first, dia punya charge dia positif. That's why potassium is group 1, sodium is group 1. Nampak? Saya ulang kaji balik. Saya tak masuk lagi secara deep. Okey, nombor 3. Antara berikut situasi yang manakah memerlukan resuscitisasi cardiopulmonary. Okey, dalam bahasa Inggeris apa? Cardiopulmonary resuscitation. Okey. Yang mana yang perlukan CPR? D. Serangan jantung. B. Serangan jantung. Heart attack lah. Takkan yang ni tanya. Okey, heart attack, coughing mana? CPR. Okey, nombor 4. Antara berikut yang manakah bukan satu faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi? Bukan. Yang mana? Bangsa. Gender, physical Bangsa. activity. Bangsa mana? Bangsa, cik. Okey, umur yes. Sebab denyutan tinggi, denyutan rendah ni bergantung pada umur. Okey, nombor 5.
jisim badan dan tinggi Prakash adalah masing-masing 56 dan 1.61. Hitung indeks BMI. Okay, ni macam mana kamu nak hitung kak BMI ni? Berapa kamu dapat? Meter. A. Macam mana kamu kira? Bagi tahu saya. Berat bahagi tinggi kuasa 2. Yes, berat bahagi tinggi kuasa 2. Berat bahagi tinggi kuasa 2. Bahagi tinggi kuasa 2. Cuma kamu kena perhatikan betul-betul dekat sini. Yang BMI, dia tanya, tengok unit dia. Unit dia diminta apa kat sini? Tengok kg per meter square. Kg per meter square. Yang ini kau jangan tukar. Yang ini kamu jangan tukar. Sekarang yang penting kamu kena, dua-dua tak payah tukar. So dia dah senangkan kerja kamu. Okay, sebab kadang-kadang dia tak bagi dalam kg, dia bagi dalam gram. Okay, kamu kena pandai tukar dalam kg. So 56, tekan kalkulator saja. 56 bahagi dengan bracket 1.61 okay, square. 1.61 square, kamu akan dapatlah jawapannya 21.6. Kalau salah, tanya kawan kamu yang jawab. Saya tak kira pun. Saya ikut jawapan kamu. Saya tak ada kalkulator. Okay, 21.6, saya ambil A jawapan dia. Okay, nombor 6. Nyatakan sebab yang paling penting untuk menjelaskan bahawa sumber tenaga ini paling sesuai digunakan di Malaysia. Ini solar panel, betul tak? Betul tak solar panel? Kan? Betul. So, Betul. apa jawapan dia? A. 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 Solar B. panel. Malaysia menerima cahaya matahari. Yes. Malaysia menerima cahaya matahari yang secukupnya di sepanjang tahun. Kita tak boleh, memang dia renewable energy memanglah sebab sunlight kan. Tapi kenapa kita buat benda tu? Sebab kalau tak ada cahaya matahari yang cukup, kita tak boleh buat benda ni, solar panel. Sebab solar panel ni nak buat kos pun mahal, bukan rendah. Okay. Salah satu kegunaan solar panel, dia boleh convertkan solar energy to watt energy. Dari soalan darjah 5. Solar panel dia akan convertkan solar energy ni kepada energi apa? Elektrik. Yes, solar energy kepada electrical energy. Okay, bagus. Bergerak kepada soalan nombor 7. Antara manakah yang berikut mengurangkan pembebasan gas rumah hijau, greenhouse effect dan juga mengurangkan jejak kaki karbon. Apa lagi ni? Decrease the carbon footprint. Okay, yang mana? Greenhouse effect. Greenhouse effect, yes. Okay, apa jawapan greenhouse effect? Menawarkan lebih banyak B. pitan simpan, tak ada guna bilangan terhad. B, cikgu. Jadi jawapan yang paling tepat kita ambil apa bang? B ya? B. Mewartakan lebih banyak hutan simpan. Ini tak boleh, ni opposite dia. Okay. Okay, nombor 8. Zygote seekor kucing yang mempunyai, okay. Oh, this one dah masuk kepada variation. Ni pun saya rasa saya pernah ajar. Ada dominant, ada recessive. Okay. Zygote seekor kucing mempunyai 38 kromosom. Nyatakan bilangan kromosom pada sel kaki dan gamete cell. So, how many? Zygote ni bayi. Zygote dia akan it will form to embryo, and embryo will develop to fetus lah. Fetus will develop to baby. So zygote is the first stage. So apa jawapan ni guys? C. C. A. Tak, A. dia kata apa? Leg cell, sel kaki dan juga gamete. 38 kromosom, 38 bahagi 2. 38 bahagi 2 berapa? 19. Dia minta apa sekarang ni? Dia minta leg cell, sel kaki. The leg cell and gamete of the cat. Sekarang gamete dia akan follow kromosom punya gamete. No. Leg cell dia jadi 38. Dan juga gamete dia akan jadi 19. Sebab gamete bahagi 2. Bahagi 2 19. Okay, C jawapan dia. Okay, C jawapan dia because leg cell dia mesti full kromosom kan. Ini sebab kromosom haiwan 38 lah. Kalau manusia berapa bang? Kalau manusia berapa? 46. 22 plus 44. 22 plus, yes, 22 plus X ataupun Y
22 plus X ataupun Y. Kita kena bahagi dua. Okay, so 22 plus X ataupun Y ni dia mewakili dia punya jantina berapa, apa jantina dia. Okay, so kamu kena faham dia ada X and Y. Okay, okay, nombor 9. Antara penyakit baka berikut inherited. Yang manakah berkaitan dengan mutation, mutasi. Mutasi generation. Yang mana? Down syndrome ke, Turner syndrome ke? Apa? Thalassemia. B. B. Ya. B. Down syndrome, Turner syndrome, bukan. Yang manakah? Sekejap, antara berikut yang manakah berkaitan dengan gene. Gene, yes. Thalassemia. Thalassemia itu. Okay, B jawapan dia. Thalassemia. Sebab Down syndrome, Turner syndrome dengan Turner syndrome ni, apa sebab dia? Mutasi kromosom. Dia mutasi kromosom. Mutasi kromosom. Bagus. Siapa jawab tu bagus. Mutation of chromosome. Yes. Sebab kalau kromosom kurang dengan kromosom lebih, dia ada berlaku macam kromosom lebih. We call as Klinefelter syndrome sebab kromosom lebih. Dia XXY dia punya kromosom. Kalau kromosom kurang, Turner syndrome kurang. Kan? Lepas tu dia ada half kromosom pun ada. Okay? So itu semua mutation because of mutations of chromosome. Tapi yang genetik ni thalassemia. Okay, nombor 10. Nyatakan jenis sokongan bagi haiwan ini. Apa dia ni? What is that? Caterpillar Seekor berlengkas. Okay, caterpillar. So apa sokongan dia? D. Buoyancy force. D. Exoskeleton, endoskeleton, hydrostatic skeleton. Okay, di sini saya nak tanya satu soalan kat kamu ni. Ini saya rasa kalau kamu tak boleh jawab, saya rasa kamu kena pergi balik form 2. Sebab ini soalan form 2. Support system form 2. Saya ingat lagi chapter form 2 ni. Support system of animal. Okay. Okay, buoyancy force. Apa maksud buoyancy force? Dekat mana kita boleh dapat buoyancy force? Dekat mana kita boleh dapat buoyancy force? Seorang? Dekat mana Ikan kita boleh paus. dapat? Dekat ikan paus. Ikan paus. Ikan paus buoyancy force Buoyancy force ni ada dekat mana kak? Satu saya tanya kamu. Dekat mana ada buoyancy force? Dekat mana? Dekat mana? Dalam? Padang pasir? Dalam Laut. Dalam air. Bukan dalam laut, dalam air. Apa-apa dalam air, dia ada buoyancy force. Okay? Buoyancy force ni dia akan tolak kamu ke atas. Membuatkan kamu terapung lah. Kalau in case kamu dah below buoyancy force, that means you will sink. That means your density dah tinggi dah. Kamu akan sink. Kamu tak akan float. Dia buoyancy force ni sering berkaitan dengan ketumpatan air. Density. Okay. So you kena tahu lah. Exo, endo ni maksudnya skeleton di luar ataupun di dalam. Kalau exoskeleton di luar, exit. Kalau endoskeleton, rangka dalam. Okay. So rangka dalam ni kita tahulah yang siapa dekat rangka dalam ni, contohnya gajah ke apa ke, skeleton di dalam. Kalau exo banyak kepada macam cockroach ke, dia punya skeleton dia dekat luar. So, itu salah satu contoh. Dan hydrostatic skeleton ni, hydrostatic ni adalah what you call that, udara. Okay, dia ada udara, lepas tu dia ada, kita panggil dia lymph. Dia ada macam fluid, nama dia lymph, tak silap saya, lymph fluid dia. Dia akan maintain the shape of the body lah. Hydrostatic skeleton lah. Hydro ni, first of all, hydro ni adalah water. Kamu kena faham, apa maksud hydro ni? Hydro ni adalah air. As we call it. It's a combination of hydrogen. And short form we call as hydro. So hydro ni adalah air. Okay. Dan static ni adalah keadaan di mana stabil. Jadi dia akan stabil bergantung kepada fluid dalam dia. Dalam tu ada macam fluid.
Kalau kamu pernah tengok caterpillar kan, memang pernah tengok pun, bila kamu pernah picit caterpillar kan, ataupun kamu nak buang ke, kamu akan rasa dia akan keluar macam berair. We call as like a fluid something. Okay, it will diffuse out. So fluid tu yang kita panggil support system dia. Dia tak ada skeleton, dia tak ada rangka. Fluid tu yang support dia. And that's why we call as hydrostatic skeleton. Dia akan support dia melalui fluid. Okay, so itu yang kamu kena tahulah. I pun tak tahu ini soalan, tapi ini I tak ajar kamu. Tapi dia keluar juga tak apalah. Nombor 11. Antara berikut tumbuhan yang manakah mempunyai sistem sokongan yang sama seperti sama? Yang mana sama? Pokok duit-duit kot. Bougainvillea. Hui, Bougainvillea apa benda? Bukan. Ya, morning glory. Morning glory sama dengan ni. Okey, nombor 12. Okey. Manakah hormon berikut yang merangsang penukaran glycogen kepada glukos? Okey, glycogen kepada glukos. Yang mana ni? Yang ni kamu kena tahu chapter ni. Kalau kamu belajar dia punya ni, tahulah. Insulin. Insulin kan dia kurangkan glukos. It will reduce the glucose, Kak. Insulin dia reduce the glucose, tak boleh. Insulin ni dia akan kurangkan glukos. Sebab tu orang yang kecil manis dia pakai insulin. Salah lah. Mana boleh. Dia convert glukogen kepada glukos, dia jadi tinggi kan. Tak boleh. Glycogen kepada glukos. We must use C. Glucogen. Glucagon. Glucagon. Kamu guna C. Kamu tak boleh guna A. Insulin will reduce. Dia akan kurangkan glukos. Okay. That's why orang kecil manis dia guna insulin. Okay. Soalan 13, apa benda ni marijuana ni, apa benda ni? Apakah dada yang digunakan untuk mempercepatkan penghantaran impuls saraf dalam koordinasi barat? Okey, ini apa? Apa dada yang cepat? B je kot, B. Yes, Amfetamina. Macam mana ambil je? Okey, nombor 14. Nyatakan bahan yang mungkin possible substances for P. What is P? P ni dia ada satu, one atom and one molecule. Dia dah jadi molecule dah actually. So apa ni? Dia dah jadi molecule dah. So apa jawapan 14? Ni adakah dia magnesium? Adakah dia potassium chloride? Adakah dia nitrogen gas? Ada. Takut tak ada pula ni. Ada. Okay, mana? Magnesium is single, Mg. Adakah dia magnesium? Potassium chloride. Macam nak tulis potassium chloride? Ajar saya. K. Lagi apa? K, lepas tu? Macam nak tulis potassium chloride? K lepas tu? Banyak benda aku tak tahu ni. KCl lah. Sebab potassium K plus, Cl, chloride Cl minus. Nitrogen gas N2. N2 maksudnya nitrogen gas. Carbon dioksida CO2. So yang mana yang tepat dekat sini? Yang mana? D. Yes, sini carbon. Ada 2 oksigen dekat sini. So D lah jawapan dia possible. That's why kamu kena pandai tulis yang ni. Kalau kamu tak pandai tulis ni salah jawapan kamu. Sebab magnesium single. So tak boleh. Potassium chloride dia tak boleh sebab potassium pun satu, chloride pun satu. Lepas tu kamu kena tahu charge, lepas tu kamu kena tahu dia punya kedudukan, nak tulis dia macam mana. Nitrogen gas N2 dan juga carbon dioksida is CO2.
Okay, so ini dah masuk kepada subjek chemistry, so you must know that. Kalau kamu tak tahu memang tak boleh jawab soalan ni. Senang ni soalan ni, carbon dioksida, carbon 1, oxygen 2. Okay, that's why we call as dioksida. Di maksudnya dua. Kalau single kita panggil apa kak? Kalau single. Kalau one, we call what? We call as what? Kalau dua kita panggil di. Kalau single apa? Tadi masih saya dengar je apa? Yes, mono. Monoxide. Monoxide mesti satu. Carbon monoxide. Carbon monoxide CO saja. Satu. Kan? Kalau dua kita panggil dioxide. Okay. Kalau tiga trioxide. Okay. Okay. Nombor 5. 15. Manakah pasangan atom berikut adalah isotop bagi unsur yang sama? Kalau isotop, apa maksud isotop? Proton sama. Proton sama, lepas tu? Nuklear Okay, proton berbeza. sama. So yang mana jawapan dia? Di R dengan S. Proton sama ni A dengan S lah kan? Ni proton sama A dengan S, yes. A dengan S. Ni nuclear number, proton plus neutron. Okay, ni proton plus neutron. Okay, proton plus neutron. Okay, nombor 16. Dia minta apa? Zinc atom dengan copper atom. Ada zinc dengan ada copper dekat sini. So diagram 5 shows atom arrangement in alloy. Okay, alloy is a combination of different component. Okay. So namakan alloy X. Alloy X ni apa? Dia ada zinc, dia ada copper. Ini kamu kena tahulah, zinc campur copper dia jadi apa? Loyang. Filter bukan. Filter ni dia merupakan biji timah. Biji timah bukan ni. So kalau zinc dengan kalau zinc dengan copper dia jadi brass. Ada tak brass? Yes, brass, loyang. So B jawapan dia. Steel tak boleh, steel ni stannum kan. Stannum. Kalau bronze ni dia silver kan. Silver pun tak boleh. Pewter I'm not sure this is pewter. Pewter ni apa? Lead tu pelambung. Pewter stannum, tin. Pewter ni we call biji timah. Biji timah ni tin, stannum lah. Consider under stannum lah sebab dia proses buat stannum. So yang paling tepat lah brass di sini. Okay. Yang ni kalau kamu nak tahu, kamu kena tahu electron arrangement. Saya ambil jawapan ni pun melalui electron arrangement juga. Saya tahu electron arrangement, saya boleh jawab soalan ni. Kalau kamu tak tahu, kamu tak boleh jawab. Macam saya tahu bronze kan. Bronze ni silver kan. Silver kan, gangsa kan. So kalau silver dia merupakan Ag+, argentum. Argentum we call silver. Kalau tak ada argentum, macam mana boleh jadi bronze? So fikir logik lah. So tu kamu kena tahu electron arrangement di sini. Kalau tak tahu tak boleh jawab. Okay, soalan nombor 17. What is X? Apa X ni? Dia minta apa ni? Menunjukkan apa? Vulcanization of rubber. Okay, vulcanization of rubber. Dia minta apa ni? Okay, heated with X. Okay, dia heated with X. Apa jawapan dia? Heated with X. Ammonia bukan. Common salt solution, no. Methanoic acid bukan. Dia semacam dia macam sulfuric acid sulfuric something. So sulfur lah kan, dia heated with sulfur. Okay, nombor 18, codeine. Okay, Kodiana digunakan dalam perawatan sakit kepala dan batuk. Apakah kumpulan perubatan bagi Kodiana? Apa Kodiana? Analgesic, bukan analgesic. Kodiana, what's that? Antidepressants, no. Antibody, not coughing is not antibody. Antibody against the virus. Analgesic, jawapan dia C kita ambil. Okay, analgesic. Antibody dia against, antibody dia nak boostkan, meningkatkan immune system. Okay, psychotherapeutic bukan.
dan juga anti-depression. No, anti-depression macam pills kan. Okey, nombor 19. Apakah antioksidan utama yang terdapat dalam makanan ni? Ini apa ni? Type of food. Ni apa antioksidan? Carrot Ya. What is this one? This is a carrot or what? Okey, apa antioksidan? Antioksidan ni dia tak ada oksigen dekat sana. Apa dia? Di karotena D. tu. Di. Okey, yang ini kalau kamu tak tahu, nanti tak boleh jawab lah. Okay. Ini kalau tak tahu kamu tak boleh jawab. Beta carotene. Carotin sebenarnya saya baca tini pula. Carotin is like a beta carotena. Dalam bahasa Melayu tu beta carotena. Ini kalau kamu baca baru kamu tahu lah. Okay. So it is an antioxidant food, maksudnya tak ada oksigen. Okay, beta carotena. Okay, yang lain semua dia ada oksigen. So yang ni if you read, you will know. If you not read, you don't know. Okay, itu saja. Kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 20. Okay, dia dah masuk pada calculation. Apa dia minta ni? Suatu objek bergerak pada 18 meter per second. Velocity ni. Velocity ni initial U. So U ni kita ambil berapa? 18 meter per second. Okay, 18 meter per second. Apa dia nak sekarang ni? Meter per second. Okay, lagi. Mengurangkan lajunya kepada, and then it decrease lah. Okay, decrease dia kepada 10 meter dia. Final dia, V dia dah masuk kepada 10 dah. Okay, 10 meter per second. Okay, 10 meter per second. Okay, dia masuk kepada 10 meter per second. And then dalam 4 saat. Dalam 4 saat dia dah bagi sini time dia, kita bagi sini 4. Okay, kita terus ambil nota. Jangan kamu baca. Kalau kamu dah tahu ada macam ni, the first step you must take is record all the things that you have seen here. Bila kamu tengok apa yang kamu rasa dekat nombor 20 ni kan. Macam saya baca, saya tak baca macam ayat. Baca ayat kamu tak dapat jawab. Kamu kena ambil nota apa yang dia bagi ni. Contohnya initial kita tahu 18, final dah tahu 10, time dia dah bagi 4. Sekarang dia nak acceleration. Okay, nak cari acceleration ni kena guna formula. Apa kena guna formula apa ni kak? Seorang bagi tahu apa formula kena guna. Apa formula kita kena guna? Tahu tak tahu? Had laju air, Yes, had laju awal per dengan masa. Bagi masa. Laju air dengan laju awal. Yes, kena ambil dia punya formula acceleration sebenarnya. Acceleration adalah V minus U over T. V minus U over T. Ambil je dia punya ni dapat berapa. Tolong kira bang. Saya rasa negatif. Ada negatif dekat silap saya. Sebab final dia 10. Initial dia 18. Negatif 8 bahagi 4. Negatif 2. Ada jawapan dia. So apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Kira-kira apa tak jawapannya? Saya dah songat dah berapa saya nak kira sendiri. Siapa nak? B 0.5 kak? B ke A? Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. Okay, bagus. Okay, nak satu lagi formula saya bagi sini. Nak tak satu lagi formula? Nak. Okay, nak kamu kira formula ni V equals to U plus AT. Ambil ke? V equals to U plus AT ni formula seterusnya. Formula yang satu lagi kamu boleh cuba. Saya letak sini 10. Kita tengok dapat ke tak Sini 10, sini 18. Tambah dengan A tak tahu, T adalah 4A 4A dekat sini. 10 tolak 8, 10 tolak 18 negatif 8 sama dengan 4A. A sama dengan
negatif 2. Dapat tak jawapan yang sama? Dapat? Dapat. Terror tak saya? Okay, so ini salah satu cara lah kan. Saya boleh dapat banyak dia punya ni. Okay, satu lagi, banyak lagi ada. Ini salah satunya lah. Okay, V equals to U plus AT equals to V square equals to U square plus 102 V equals to U plus 102 AT square. Betul. V square equals to V square equals to U square plus 2AS. Dia ada formula dia lah, tapi ini salah satu contoh dia. Okay, so as long as kamu tahu soalan apa formula acceleration dah cukup dah sebenarnya. Ya, ini just satu lagi info saja. Okay, ini satu lagi info saja. Okay, kita bergerak kepada soalan nombor 21. Dalam Raja 8, sebuah payung basah dipusingkan dan diberhentikan secara tiba-tiba untuk mengeringkan payung tersebut. Dan apakah konsep yang digunakan di situ? Apa konsep dia? Nak apa? Inertia. Yes, inertia, tendency of an object to remain at constant or moving in a constant velocity unless it is subjected to an external forces. Ini adalah dia punya definition dia, nampak? Saya tak tengok nota apa pun, saya just bagi tahu in spontaneous saja, bagi tahu kamu. Bermaksud saya dah, bukan hafal, saya dah hafal benda ni 8 tahun lebih dah. Masih dalam peringatan saya. Sebab apa? Saya faham konsep dia. Okay, sama juga dengan Newton first law, Newton second law and Newton third law. Okay, Newton third law, every action that is an opposite and equal reactions there. Banyak lagi ada. Okay, tak cukup masa nanti nak ajar pula. Actually tengok sekarang pun dah lebih masa dah. Saya macam baru buat soalan dah 9.55 dah. Okay, tak apa, kalau kelas kalau pergi on macam ni memang kita tak perasan masa macam mana. Tak apa. Nombor 22, apakah yang akan diwakili oleh X dan juga Y? Okay, ni fusion. Deuterium dan juga tritium. Dia akan fusion, dia jadi apa? Yang ini kalau kamu tak baca, kamu tak tahulah. So what is your answer, guys? Helium and neutron. D. Yes, helium and neutron. Bagus, abang. Helium and neutron Yang ni kamu kena baca, tengok nota baru kamu tahulah. Okey, soalan nombor 23 bang. Kita teruskan dengan soalan nombor 23. Ni kita padam, tak apa dah dapat jawapan. Okey, asalkan kamu faham, sudah. Okey, soalan nombor 23. Manakah mikroorganisme berikut digunakan dalam industri kulit? Apa benda Bakteria. kulit? Yes, bakteria. Okay. So bakteria ni kadang-kadang kita boleh buat, dia ada advantage and disadvantage bakteria ni. Advantage ni kita boleh buat makanan and we can process food pun. Kita ada letak bakteria juga. Actually for example, kita letakkan bakteria ni dekat mana bang? Salah satu contoh, bagi saya contoh makanan yang ada bakteria. Yeast. Yes, bagus, yeast. Kamu ni pandai sebenarnya, boleh jawab ni. Yeast, dia kembang kan. Yogurt pun ada actually. Supaya dia, sebab tu yogurt ni kamu tak boleh letak dekat luar. That's why. Kan, yogurt ni kalau kamu perasan, kamu tak boleh letak dekat, bila kamu dah buka yogurt tu, kamu tak boleh letak dekat luar. Bakteria will react. Dia akan react, dia jadi busuk pula. Sebab tu kamu letak dekat fridge. Kita letak dekat fridge, tujuan kita nak kurangkan aktiviti mikroorganisme aktiviti supaya dia tak boleh bekerja dengan hebat atau bekerja dengan baik di bawah below normal temperature. 37 degree Celsius ni, itu adalah temperature yang perfect untuk dia nak bekerja. Tapi kalau kita letak dalam peti sejuk, dia tak boleh nak bertindak. Tapi terlampau lama pun tak boleh juga. Kadang-kadang kita letak dekat peti sejuk pun terlampau lama pun dia boleh juga jadi busuk. For example macam soya bean ke apa-apa yang ada susu kan, memang diorang ada letak solution sikit. Soya bean pun sama juga. Soya bean ke apa-apa yang ada susu lah. Soya bean ke yogurt ke kan. Benda-benda macam ni kamu tak boleh letak. Okay. Cheese pun ada kalanya dia akan rosak juga. Okay. That's all lah food processing punya chapter. Okay. Okay, 24. Manakah yang berikut boleh dirawat dengan dada antifungal? Antifungal. Yang mana? Antifungal ni tak ada fungi lah. That's why we call it antifungal. C. Yes, athlete's foot.
Athlete's foot ni bukan makanan atlet. Athlete's foot ni dia ni. Kaki-kaki dia. Athlete's foot. Malaria apa benda malaria? Tak ada. Okey, 25. Apakah nutrien yang kurang dalam tanah? Oh, yang ni leaf turn yellow. Yang ni dia punya proses kita nama apa kak? Apa nama proses dia? Apa nama proses dia? Kita deterjen. Chlorosis, tahu pernah dengar chlorosis tu apa? Chlorosis ni dia tumbuh, dia punya leaf tu it turns to yellow, chlorosis, lack of nitrogen. Sebab tu dia jadi warna kuning, kekuningan. Okay, chlorosis. 26, manakah yang berikut adalah kaedah yang paling sesuai digunakan untuk mengawet makanan di atas? Apa ni? Mushroom, ubi gentang. Okay, ubi gentang apa? Apa ubi gentang? Freezing tak boleh, dehydration out, canning ngarut, apa? Jawapan dia apa? Irradiation lah, irradiations ataupun penyinaran lah. Penyinaran. Okay. Satu, kalau kamu tengok dia punya pack pun dia pack macam guni yang bukan tertutup, dia terbuka kan guni dia. Okey, 27. Raja 11 menunjukkan satu fenomena yang disebabkan oleh gas X. Suhu bumi meningkat. Kenapa suhu bumi meningkat? Gas X, suhu bumi meningkat. Ini apa? Ozone layer depletion. Bukan. Because of what? Suhu bumi meningkat. Ini jawapan senang saja 27 ni. What is the answer 27? Karbon dioksida. Apa? Karbon dioksida. Yes, karbon oksida. Karbon dioksida. Okay, kamu tak boleh ambil ozone because ozone is CFC, chlorofluorocarbon. Dia yang akan buat depletion. Tapi yang increasekan temperature ataupun suhu ni, this is cause of carbon dioksida. Salah satunya punca adalah Pulau Haba. Okay, Pulau Haba. Okay, it will cause ice melting in Iceland, di Kutub Utara and Iceland. Okey, 28, manakah yang berikut bukan satu aplikasi teknologi hijau? Yang mana? Bukan. Teknologi hijau, bukan That means hybrid is yes. None of the hybrid is what? Apa 28? Yang mana? Pengguna hijau. Bukan. Green building. C. Dia kata bukan, tapi apa yang C lah jawapan dia. C. Okay. C. Okey, 29, Raja 12 menunjukkan isi padu